Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan kedua akan membentangkan tajuk kami iaitu isu pengurusan jenazah sewaktu COVID-19. Baiklah, kita kenal dulu dengan para pembentang. Pembentang pertama merupakan Siti Roshiki binti Zuhamifu yang berasal daripada Kuala Lumpur. Pembentang kedua, Muhammad Nur Rasnawi bin Kacun daripada Sipitang Sabah. Dan yang terakhir, Nur Izzati Harisa binti Rohaizat daripada Johor Bahru. Ketiga-tiga pembentang merupakan pelajar daripada Fakulti Sastra dan Sains Sosial daripada Jabatan Sejarah dan merupakan mahasiswa tahun kedua. Kita pergi kepada pengenalan. Hidup lawannya mati. Kemudian manusia akan dibangkitkan semula pada hari kiamat untuk menerima balasan. Secara ringkasnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Baiklah, konsep pengurusan jenazah adalah untuk menguruskan jenazah dengan cara yang dihormati dan dimuliakan menurut hukum syarak apabila seseorang umat Islam meninggal dunia. Maka, wajiblah ia dikafankan, disembayahkan dan juga dikebumikan dengan cara Islam. Pengurusan jenazah ini wajib diuruskan tetapi pelaksanaannya menjadi tuntutan fardu kifayah dalam agama yang wajar dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan anggota masyarakat Islam tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Apabila ia dilakukan, maka hilanglah tuntutan kewajipan itu terhadap orang lain. Dalam pembentangan ini akan membincangkan pengurusan jenazah yang akan dilakukan kepada individu yang dijangkiti COVID-19 yang mana pengurusan jenazahnya adalah amat berbeza daripada pengurusan jenazah yang biasa dilakukan. Terdapat pelbagai perbezaan dari sudut prosedur memandikan jenazah, mengkafankan dan juga prosedur untuk pengebumian. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada Muhammad Nur Rasnawi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian saya akan membicarakan tentang pengurusan jenazah ataupun prosedur pengurusan jenazah pada hari normal ataupun yang kebiasaannya dilakukan lah. So, untuk pengurusan jenazah ni pada hari biasa ianya terbahagi kepada 4 step, which is memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan juga mengkebumikan. Okey. Kita masuk kepada first step, which is memandikan jenazah. Kewajipan untuk memandikan jenazah ni dia berasal daripada arahan Nabi Muhammad SAW setelah berlakunya tragedi di mana seorang lelaki itu telah mati akibat terjatuh daripada unta. Dan kewajipan memandikan jenazah ni dapat kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan 2 helai kain. Hadis riwayat Al-Bukhari. So, dalam memandikan jenazah, para ulama telah membahagikan mandian tersebut kepada 2 bahagian, which is yang first ialah mandian wajib dan yang the second one is mandian sempurna. So, untuk mandian wajib ni merupakan mandian di mana kesemua najis di badan jenazah tersebut perlu dibersihkan dan cukup meratakan air di seluruh badan. So, that's all. Selesai mandian wajib, maka selesailah perkara yang wajib dalam pemandian jenazah. Manakala yang kedua pula adalah mandian sempurna ataupun mandian yang lebih sempurna lah, di mana mandian ini akan dilakukan semua perkara yang wajib, sunat, harus dan juga akan diikuti dengan beberapa adab yang harus diamalkan lah. Okey, untuk mandian sempurna, proses pemandian mayat jenazah melalui mandian ini adalah di mana mayat akan diletakkan di tempat kosong dan tinggi seperti papan. Kemudian jenazah ataupun mayat tersebut akan ditutup auratnya dengan menggunakan kain. Dan semasa memandikan mayat perlu diletakkan di atas tempat mandi dalam kedudukannya condong ke belakang dan kepala mayat tersebut akan disandarkan ke tangan kanan si pemandi mayat. Manakala tangan kiri si pemandi mayat tersebut akan menekan perut mayat dengan sedikit kuat agar kesemua najis di dalam tubuh mayat tersebut keluar. So, setelah selesai untuk menekan perut mayat tersebut dan dipastikan najis telah keluar semua, maka proses pemandian jenazah seterusnya adalah dengan membersihkan bahagian seperti kemaluan, hidung dan juga mulut, yang mana setiap bahagian ini akan dibersihkan dengan menggunakan sarung tangan. Maksudnya di sini adalah setelah selesai bahagian kemaluan, sarung tangan baru lagi akan digunakan untuk membersihkan bahagian yang seterusnya, which is hidung dan mulut. Dan pembersihan bahagian-bahagian ini ianya akan dilakukan dengan perlahan dan juga berhati-hati. Setelah selesai itu, mayat akan diwudukkan, yang mana setiap basuhan wuduk
akan dilakukan sebanyak 3 kali. Maksudnya dia diwudukan dengan normal lah. Dan kemudian bahagian kepala dan janggut mayat akan dibersihkan dan disikat dengan perlahan dan rapi. Maksudnya setelah bahagian kepala dan janggut itu dibersihkan, rambut dan janggut mayat akan disikat lah. Dan sekiranya ada rambut atau janggut yang luruh, maka ianya akan diambil dan diletakkan bersama-sama di dalam kafan, di dalam kain kafan. Okey, setelah selesai proses pembersihan ini, maka bermulalah proses untuk memandikan mayat. Yang mana proses memandikan mayat ini dimulakan daripada bahagian sebelah kanan dari leher hingga kaki, dan kemudian bahagian kiri juga dari leher hingga kaki. So maksud di sini air akan dicurahkan di bahagian kanan first, and then kemudian bahagian kiri. Setelah itu mayat kemudiannya diiringkan ke kiri untuk membersihkan bahagian kanan belakang mayat lah, yang mana air akan dicurahkan dari bahagian bahu hinggalah ke kaki. Kemudian setelah itu mayat akan diiringkan lagi ke sebelah kanan untuk membasuh ataupun membersihkan bahagian belakang di sebelah kiri. Dan proses ini diharuskan untuk dilakukan sebanyak 3 kali lah, di mana basuhan terakhir akan dicampur dengan kapur barus. Okey, setelah selesai proses memandikan mayat ini, tulang sendi mayat akan dilembutkan lah untuk memudahkan proses mengkafankan, dan kemudiannya mayat dikeringkan. Setelah selesai ataupun setelah kering, maka jenazah ready untuk dikafankan. So moving to the next procedure, which is mengkafankan jenazah. Okey, proses mengkafankan jenazah ini merupakan satu prosedur di mana ianya akan dilakukan setelah jenazah dimandikan, dan jenazah akan dikafankan dengan sehelai kain kafan sekurang-kurangnya, dan kain kafan yang menutup tubuh jenazah hendaklah yang menutup aurat jenazah tersebut. So maksudnya di sini kain tu bukan jenis yang kain boleh nampak body jenazah tu lah, which is kain yang tidaklah tebal tapi cukup untuk menutup aurat jenazah. Okey, dan menurut mazhab Syafi'i, sekiranya jenazah tersebut jenazah lelaki adalah, so kain kafan yang diperlukan untuk menutupi jenazah tersebut adalah sebanyak 3 lapis kain. Manakala bagi perempuan pula, sunat ditutupi dengan 5 lapis kain, dan untuk lapisan terakhir akan digunakan untuk menutupi kepalanya ataupun membalut kepalanya lah. Dan kebiasaannya kain kafan yang sering digunakan adalah kain yang berwarna putih, sebab warna putih kan melambangkan kesucian. Dan itulah, penggunaan kain kafan selain daripada putih adalah makruh. Okey, kita lihat di sini cara-cara mengkafankan jenazah. So kita boleh lihat di sini. Memakaikan lapisan luar kain kafan first, and then untuk the last one is lipatan terakhir. Dan kain kafan ni akan, prosesnya itu dia akan dilakukan dengan ketat dan kemas lah. Okey, next, setelah siap jenazah dikafankan, tibalah masa untuk menyolatkan jenazah. Okey, hukum untuk membuat solat jenazah ni adalah fardu kifayah dan disempurnakan dengan 4 takbir dan salam semasa berdiri. So maksudnya solat jenazah ni bukan macam solat 5 waktu tu lah. So cara-cara untuk menunaikan solat jenazah, yang pertama adalah dengan melafazkan niat. Kemudian pada takbir pertama ianya akan diikuti dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk takbir kedua pula akan diikuti dengan selawat, dan takbir ketiga akan diikuti dengan doa. Untuk doa ni ianya akan mendoakan, bertujuan untuk mendoakan jenazah lah, dan doa tersebut adalah berbeza mengikut jantina. Lelaki punya doa lain, perempuan punya doa lain. Dan takbir keempat juga pun sama, diikuti dengan doa, dan sama juga doa berbeza mengikut jantina. Dan setelah selesai takbir keempat, maka salam akan diberikanlah, memberi salam, dan setelah itu membaca doa selepas solat jenazah. Okey, setelah selesai solat jenazah, maka tibalah kita kepada prosedur yang terakhir, iaitu mengkebumikan jenazah. Okey,
Jenazah akan dikebumikan setelah selesai ke semua proses, iaitu memandikan, mengkafankan dan juga menyolatkan jenazah. Dan jenazah akan dikebumikan dalam lubang atau liang lahat sedalam 6 kaki, yang mana lubang ini boleh menghalang daripada bau dan tidak boleh digali oleh binatang. Dan untuk memasukkan jenazah ke dalam liang lahat ni adalah biasanya kepala jenazah tersebut akan didahulukan lah, dan kemudiannya bahagian badan yang lain. Okey, setelah itu jenazah yang dikebumikan akan diletakkan dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Dia mukanya akan dihadapkan ke arah kiblat, dan kemudian setelah selesai ianya akan ditimbus. Liang lahat akan ditimbus, yang mana papan akan dilentangkan di bahagian liang lahat tu lah. Dan semasa menimbus tu kan adalah sunat untuk dimulakan dengan menggenggam tanah sebanyak 3 kepal dan melemparkannya ke dalam kubur. So tanah setelah mayat tersebut diletakkan liang lahat dan kemudiannya proses menimbus kubur, adalah lebih baik adalah sunat untuk melakukan atau menggenggam tanah sebanyak 3 kepala dan melemparkannya ke dalam kubur, di mana setiap kepalan tu dia punya bacaan. Kalau tak silap saya, dia just dari tanah kita dicipta dan dari tanah juga kita kembali. Dan setelah itu, setelah selesai menimbus, adalah sunat untuk meletakkan batu nisan supaya kita boleh recognize sepunya kubur, dan makruh untuk menulis nama ataupun binaan di kubur tersebut lah, kecuali untuk memudahkan agar kubur tersebut senang untuk dikenal pasti. Sebab kan ialah benda tu dah, kalau kita tengok dalam kita punya norma kehidupan sekarang, benda ni jadi macam kebiasaan. Sebab yelah, kita boleh tengok kan kubur, kalau kita pergi tanah perkuburan, ada je kubur yang buat binaan simen, kain pula, tiles tu, dinding mamar. Benda tu sepatutnya adalah makruh, sebab yang sepatutnya adalah tanah tersebut akan ditinggikan sedikit saja yang menampakkan bentuk kubur tu lah. Tidak perlu ada binaan lain selain daripada itu. Dan batu nisan pun kalau boleh just tetap batu nisan je, tidak perlu tulis apa-apa. Tapi kalau untuk mau recognize kubur tersebut kubur siapa, adalah dibolehkan. Dan setelah itu, sunat agar kubur dijiruskan air yang dingin dan suci dari bahagian kepala mayat hinggalah ke kakinya. Maka selesailah sudah urusan pengkebumian jenazah. Okay, that's all from me untuk pengurusan jenazah pada hari biasa. Okay, saya akan menyerahkan pembentangan kepada sahabat pembentang saya, iaitu Zati, yang akan menerangkan pengurusan jenazah sewaktu COVID-19. That's all. Assalamualaikum. Pengurusan jenazah semasa COVID-19. Hukum pengurusan jenazah COVID-19 wajib dilaksanakan mengikut pengurusan jenazah orang Islam, tetapi ianya dilaksanakan mengikut proses yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM. Hal ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i, iaitu merupakan hak wajib seseorang Muslim atas manusia lainnya adalah memandikan mayat, mensolatkannya dan menguburkannya. Meski kewajipan itu tidak berlaku bagi semua orang, jika sudah ada orang yang melakukannya, maka hal itu sudah cukup. Ini bermaksud jenazah COVID-19 wajib diuruskan, tetapi pelaksanaannya adalah tuntutan fardu kifayah, di mana cukup ada seorang ataupun 2 orang yang menguruskannya, maka umat Islam lain sudah terlepas daripada dosa. Seterusnya ialah prosedur memandikan jenazah ditukar kepada mentayamumkan jenazah. Sebelum ini, prosedur dalam pengurusan jenazah kebiasaannya dimandikan mengikut tata tertib yang ditetapkan oleh Islam. Tetapi jenazah COVID-19 ini tidak dimandikan.
Hal ini adalah berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh KKM dan JAKIM memilih untuk mentayamumkan mayat tersebut di atas body bag disebabkan takut virus ini merebak kepada orang lain. Keperluan tayamum ke atas jenazah COVID-19 ini diambil berdasarkan riwayat Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, iaitu jenazah manapun yang tidak mungkin dimandikan disebabkan ketiadaan air, korban kebakaran, gigitan ular, dimandikan takut terkoyak kulitnya dan membahayakan orang yang menguruskannya, boleh ditayamumkan jenazahnya seperti mana orang yang masih hidup. Namun ini sebagai tambahan saja, ada ulama berpendapat bahawa sekiranya jenazah yang tak dapat dimandikan itu ataupun tak dapat dikafankan, ianya boleh terus dikebumikan mengikut kaedah darurat syariah. Seterusnya ialah prosedur mengkafankan dan mengebumikan jenazah. Prosedur mengkafankan jenazah COVID-19 mengikut prosedur KKM adalah membalut jenazah tersebut dengan lapisan pertama menggunakan linen putih, lapisan kedua jenazah diletakkan di dalam body bag satu, kemudiannya lapisan ketiga diletakkan jenazah tersebut dalam body bag 2. Dan selepas proses lapisan ketiga selesai, balutan jenazah itu akan disemburkan ubat Nyahumai. Seterusnya, prosedur mengkafankan jenazah ini dilakukan secara berhati-hati, di mana mayatnya diletakkan di dalam body bag adalah untuk memastikan virus yang berada pada mayat COVID-19 ini tidak menjangkiti petugas yang menguruskannya. Seterusnya ialah mengkafankan jenazah dan mengebumikan jenazah COVID-19 ini dapat disesuaikan dengan kaedah fiqh. Kaedah fiqh tersebut adalah al-hajatu tunazzalu manzilatu ad-darurah kanat ammah khasah. Kaedah fiqh ini bermaksud keperluan yang ini hajat tertentu dikira atau menepati darurat juga sama ada untuk keperluan umum atau khusus. Kaedah fiqh ini dapat dijelaskan lagi apabila sesuatu keperluan itu tidak dilaksanakan ditakuti akan membawa kepada kesukaran. Namun, darurat itu jika dihindarkan dikhawatiri akan membawa kebinasaan atau kesukaran. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah fiqh ini adalah jika ada suatu keperluan dan juga darurat, kita perlu menghindarkan darurat tersebut. Disebabkan kalau kita mengabaikan tuntutan darurat ni, dikhawatiri darurat ni akan membawa kebinasaan ataupun kesukaran kepada orang lain. Disebabkan itu, prosedur pengurusan jenazah COVID-19 ini dilakukan mengikut tata tertib yang ditetapkan oleh KKM dan juga JAKIM untuk mengelakkan virus ini tersebar kepada orang lain dan akan mendatangkan kesukaran kepada orang lain. Oleh itu, boleh dinyatakan secara jelas bahawa kaedah fiqh ini boleh diaplikasikan dalam hukum menguruskan jenazah COVID-19. Seterusnya ialah prosedur menyolatkan jenazah. Hukum menyolatkan jenazah adalah sunat dilaksanakan segera dan pelaksanaannya adalah tuntutan fardu kifayah di mana jika ada seorang ataupun dua orang yang sudah melaksanakan proses menyolatkan jenazah ini, umat Islam yang lain sudah terlepas daripada dosa. Berdasarkan prosedur KKM dan juga JAKIM, ketika menyolatkan jenazah, ianya perlu dilakukan di ruang yang disediakan oleh pihak hospital. Hanya 2 orang petugas sahaja dibenarkan dan ketika imam menyolatkan jenazah tersebut, kedudukan imam dengan jenazah adalah berjarak 1 meter. Begitu juga imam dengan makmum, iaitu jaraknya adalah 1 meter. Seterusnya ialah solat jenazah juga boleh dilakukan berdasarkan kaedah solat jenazah ghaib bagi saudara dan penduduk tempatan yang tidak dapat menyolatkan jenazah, iaitu jenazah itu berada di depan mata. Hukum solat jenazah ghaib ini dibenarkan di sisi syarak. Ini adalah berdasarkan hujah Imam An-Nawawi yang merupakan ulama mazhab Syafi'i menyatakan dan mazhab kami iaitu Al-Syafi'iyah adalah keharusan mendirikan solat ke atas mayat yang tidak berada di dalam negeri, sama ada ia berada di arah kiblat atau selainnya. Akan tetapi, orang yang mendirikan solat itu perlu menghadap kiblat dan tidak ada beza antara jarak di antara dua negara itu dekat ataupun jauh, serta tidak ada khilaf dalam hal ini kesemuanya di sisi kami. Justru, menurut pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata,
Sekiranya terdapat keuzuran untuk menghadirinya iaitu solat jenazah disebabkan terkurung atau sakit, maka ketika ini dibolehkan untuk melakukan solat jenazah secara gaib mengikut pendapat yang dikemukakan oleh Ashabul Wujud. Berdasarkan hadis tersebut, jelas menunjukkan bahawa dibolehkan menyolatkan solat jenazah gaib bagi saudara dan penduduk yang jauh bagi mengelakkan wabak COVID-19 ini merebak kepada masyarakat lain. Disebabkan solat jenazah gaib ini memang boleh dilakukan untuk faktor-faktor darurat ataupun keuzuran. Seterusnya, prosedur menyolatkan jenazah COVID-19 ini juga boleh diaplikasi dengan kaedah fiqh al-maslahatu ammah tuqaddimu ala maslahah al-khasah. Maksud kaedah fiqh ini adalah maslahah umum lebih diutamakan daripada maslahah pribadi. Ianya boleh dijelaskan sebagai keutamaan menjalankan sesuatu perkara itu melihat kepada masyarakat umum, bukannya pada diri sendiri. Sebagai contoh, COVID-19 ini perlu dihindarkan daripada merebak kepada masyarakat umum dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Justru, ianya boleh dinyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh mementingkan dirinya sendiri dengan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat umum, kerana kepentingan masyarakat umum itu perlu dijaga bagi mengelak kemudaratan yang lain. Kesimpulannya, dalam situasi yang luar biasa, maka pengurusannya juga adalah tidak seperti biasa, terutamanya situasi penularan COVID-19 bukanlah satu situasi yang pernah berlaku. Maka terdapatlah perbezaan dalam prosedur memandikan jenazah, mengkafankan jenazah dan mengebumikan jenazah yang dijangkiti virus COVID-19. Jenazah pesakit COVID-19 ini dikatakan berpotensi memindahkan virus terbabit kepada pihak pengurusan jenazah. Signifikan perbezaan ini adalah supaya mereka yang meninggal dunia akibat penyakit berjangkit ini tetap dapat diuruskan jenazahnya dengan sempurna dan mengikut hukum syarak yang ditetapkan. Kaedah ini juga merupakan kaedah yang terbaik dalam pengurusan jenazah bagi mengawal penularan wabak ini terhadap petugas kesihatan yang menguruskan dengan menggunakan keputusan hukum pengurusan jenazah orang Islam yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus Ebola di Malaysia. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.